Satu hari bersama saya. Obviously lakonan semula. Start every day by yourself. Me time yang paling best adalah bila dunia kita cuma ada kita dan pencipta. Of course, kalau anak tiba-tiba terbangun dan join, kita santuni dia. Kemudian, kita kickstart hari dengan rutin yang selari dengan apa kita biasa. This is contohnya. Yang penting, do what we love. And then, baru kita start fulfilling our roles. Sebagai isteri contohnya, the key to your hubby's heart adalah ikut perut dia. Kemudian, rutin fitness sendiri. Sebab badan kan amanah Allah. Kena jaga. Badan anak-anak pun sama penting dengan akalnya, kena jaga. Suri rumah ke, working mom ke, semua champion dalam caranya. Lepas tu kifayah kita, how do we serve masyarakat keliling kita? Kebajikan pekerja kita, adakah kita dah laksanakan segalanya sebaik-baiknya? Kalau kita ketua, mereka pun kita kena jaga. Untuk dunia, bagaimana kita santuni makhluk Allah yang bukan berakal macam kita? Doing good to the world would do us good pun kena jaga. Sebab hanya bila kita bahagia, baru kita dapat membahagiakan semua. Hidup dalam banyak atau sedikit dengan anugerah pelbagai atau terhad, yang membezakan orang bahagia dan orang yang tidak adalah kecukupan. 10,000 orang ada 10,000 makna cukup. Untuk seorang saya, cukup sekadar semuanya sihat dan ceria. Lengkap sudah sehari saya. Apa ni? Apa ni? Bang! Apa? Tengok budak-budak ni. Allah, hai. Biarlah diorang tengok TV je pun. Kita ni nak halang baik berlaku depan kita lah. Dia belakang. Cerita apa dia korang tengok ni? La ilaha illallah, internet budak-budak ni. Apa ni? Bang, marahlah. Alamak, hai. Kita ni nak halang pun tak boleh. Kita kena percaya dengan budak-budak ni. Tak, kerja kita ni bang untuk jaga dia orang. Saya boleh percaya budak-budak. Yang saya tak percaya ni TV, media, semua benda ni. Memang tak sukalah. Ya Allah, Allahu Akbar. Jangan lupa, Kopi dengan Kak Fin, 11 pagi. Media yang salah ke? Kita yang salah. Nikmati hari anda dengan senyum dan ikhlas. Bersama susu Jina, susu kambing sedap. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersama Kak Fin hari ini dan saya Faiz dalam rancangan Kopi dengan Kak Fin, di mana kita akan borak tentang apa saja yang kita rasa patut diborakkan. Tapi kena ingat, kita bukan borak pasal agama, kita borak kita-kita je. Dengan terpeleng outkan tersalah cakap tu. Kita-kita je lah. Kopi dengan Kak Fin bersiaran di Fintri Sdn Bhd, HQ Susu Juna dan Fin Jamal RTW, dan sekarang Dapur Fin Jamal dibangi setiap selang Isnin pada jam 11 pagi menerusi Facebook Fin Jamal RTW dan Instagram Fin Jamal. Macam minggu lepas kan tiba-tiba internet tak stable, so jangan risau kalau mana-mana tak stable, tukar je salah satu platform yang kita ada, insya-Allah. Okey. Faiz, tajuk apa kita hari ni? Okey, hari ni kita sebenarnya dah episod ke-8 Kopi dengan Kak Fin. Ya Allah, dah lama dah itulah rasa macam sekejap je dah episod ke-8. Topik hari ni kita akan bualkan tentang media,
atau kita yang salah? Zaman semakin maju. Semakin hari kita didedahkan dengan telefon bimbit yang semakin lama semakin canggih. Telefon yang TV yang daripada tebal, sekarang nipis. Dulu kita ada siaran apa 1, 2, 3. Tapi sekarang dekat TV tu semua kita boleh akses macam apa-apa je lah. Ada internet dekat TV kita kan sekarang. Betul. Jadi daripada drama TV, filem, secara langsung dan apa-apa jenis media yang ditayangkan kat kita untuk anak-anak kita, untuk kita seisi keluarga, kita kena aku kandungan media-media makin lama makin kurang penapisannya. Ya Allah. Apalagi siaran-siaran yang dibawa masuk daripada luar negara ke dalam negara kita lah. Sebab jelah diorang macam tu kan, jadi kita awak zaman muda, zaman akak dulu ada jugalah penapisan tu, tapi sekarang ni sebab semua media dah macam terbuka, memang dah tak ada dah, macam dia orang kata ikut nasib diri lah, ikut benda apa tu. Ya Allah. So macam mana, apa isu kita tentang ni Faiz? Jadi bila berlakunya masalah sosial dekat kalangan masyarakat, takkan salah apa-apa saja masalah berlakunya pada adab kita sekarang. Kita tak tahu apa yang kita buat dia betul ke salah. Apa-apa masalah sosial, tak tahu what we call it masalah ataupun benda dah normal is a normal macam tu. Adakah itu adalah salah kita ataupun salah pengaruh media kita sendiri? Tapi sebelum tu sebelum tu kalau korang ada apa-apa isu, soalan ataupun apa-apa nak cakap tentang masalah media ataupun kita ni, korang boleh terus siap-siap komen dekat live ni, okey? Okey. Sebelum tu kita borak dah pasal kita punya topik hari ni. Saya nak tanya korang pernah tak buat susu Juna blended? Blend. Kita blend susu Juna ice blended. Kalau tak pernah, jom kita tengok kita punya susu Juna station. Kopi dengan Kak Fin Media, ke kita yang salah bersiaran langsung di Fin Jamal RTW Susu Juna Dapur FJHQ di Bangi. Panjang. Bersiaran sejak selang Isnin jam 11 pagi. Budak ni dia kena bagi air penawar ni baru dia boleh hilang debor dia ni. Menerusi Instagram Fin Jamal dan juga Facebook Fin Jamal RTW. Okey. Kita dah tengok iklan, kita dah bagi kita punya definisi tajuk kita hari ni. Kita gerak pada soalan pertama kita untuk topik hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Media ni pengaruh buruk ke Kak Fin? Kita adalah apa yang kita suap kat mata kita kan. Betul. Macam tu kan. Jadi kalau kita jadi teruk sebab media lah kan. Okey, akak nak bagikan dia kepada dua part. Yang pertama tadi, media ni buruk ke? Jawapan dia sebenarnya semua benda ada buruk, semua benda ada baik. Everything in Islam, apa key dia adalah wasatiyah, moderation.
Kalau nak kata media ni buruk saja, tak logik sebab banyak ilmu juga daripada media. Kalau nak kata baik saja pun tak logik sebab banyak benda tak betul kita belajar daripada media. So, masa kat muda-muda dulu, kena dulu buat karangan kan, mesti tajuk, antara tajuk yang popular adalah pengaruh buruk televisyen. Sebab zaman tu televisyen je ada untuk kita. Kita tak ada benda-benda macam ni. Akak social media masa akak dekat universiti ada. Sebelum tu tak ada lagi social media and everything. Awal-awal internet, orang tak abuse lagi internet tu. Macam lebih kepada macam orang excited dengan knowledge masa tu. Tapi itulah, makin lama sebab benda dah makin biasa, so orang makin berkreatif dan buat macam-macam, tu yang jadi bukan-bukan. So jawapan pendeknya, media tak salah, dan media pun tak adalah tak salah. Dia ikut kita ambil macam mana. Sebagai contoh, Anggur tu salah ke tak? Tak salah, makan je lah. Tapi kalau kau proses jadi khamar, jadi arak, dia jadi salah. Faham tak? Faham. So, bahagian kedua soalan tadi adalah kita adalah apa kita suap pandangan kita. Kalau kita suap benda yang tak baiklah. Kalau benda baik tu baiklah. Gitulah maksud akak. Tu sebab dalam Islam, kita kena jaga pandangan kita. Menjaga pandangan ni bukan hanya kepada lelaki-lelaki, juga pada perempuan. Orang selalu fikir macam orang lelaki je kena tunduk pandangan, orang perempuan asyik kena jaga aurat je. Sama je, lelaki pun kena tutup aurat, perempuan pun kena tutup aurat. Cuma aurat kita berbeza definition dia. Betul. Jaga mata, lelaki pun kena jaga mata, perempuan pun kena jaga mata. Akak kadang-kadang jadi segan kalau nampak komen-komen perempuan bila nampak lagi meletup ovari. Sebagai seseorang yang ada problem dengan cyst dekat dalam ovari, aku macam, kau nak merasa ke ovari meletup tu? Memang sakit, baru period pain kau macam nak meninggal. So, apa yang kak boleh cakap adalah kita, baik lelaki atau baik perempuan, jaga pandangan kita. Sebab daripada pandangan tu mulalah fantasi yang bukan-bukan, daripada fantasi mulalah kita akan jadi action. Benda masih dalam niat, belum lagi dijatuhkan dosa tu. Tapi apabila dah ada action yang mengikuti that niat, itu kat situ ada jadi masalah. Faham tak? Faham. Jadinya kalau kita nak kata pasal media salah atau media ni pengaruh buruk ke, it depend on us lah sekali. Depend kepada kita sendiri. Semua benda lah, everything is up to us. Faham. Okey. Baiklah, itu dasar dia dulu, media ni buruk ke tak. Okey, kita terus bergerak pada soalan kedua lah. Baik. Sebab kita nak banyak lagi lah kita nak bincang pasal korang jangan lupa ni. Tanya soalan kat bawah. Betul. Kita suka nak ambil soalan. Kita suka nak respond to you guys. Respon kepada orang-orang yang ada. Terima kasih sebab join live kita hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Tiba-tiba. Okey, soalan kedua. Tiba-tiba macam nak cakap pasal tadi kita tanya media buruk dan baik kan. Sebenarnya kalau tak ada media macam ni, how do I get access to you? Takkan akan nak jemput korang datang rumah. Betul lah. Susah juga. Macam rumah aku bukannya boleh nak tampung berapa ribu orang. So banyak sebenarnya kebaikan media, cumanya banyak juga yang tak baik. So itu isu kita hari ni, perbualan kita hari ni adalah macam mana nak jumpa titik tengah tu dan macam mana nak jaga kita, nak empang diri kita daripada keburukan yang lebih banyak daripada kebaikan tu. Faham? Okey. Apa yang kita dah dengar tadi, definisi macam media ni buruk ke baik, kita berkait dengan soalan kedua kita hari ni. Baik. Bila zaman semakin lama semakin maju, kita tengok kereta dulu macam mana susahnya nak bergerak, sekarang terus semakin lama semakin ringan, baju kita makin lama makin macam wow macam tu kan. Baju apa yang wow? Bukanlah, kiranya tengok macam orang lain dulu. Kita pakai macam ni je. Bukan kami orang lain lah. Macam orang kat luar sana macam dulu macam ni gaya pemakaian dia, makin lama macam ni gaya dia untuk diterima masyarakat kan. Macam mana nak deal dengan penambahbaikan media kita, how to deal with media development lah. Macam semua benda dalam dunia ni semua akan bertambah baik mengikut peredaran zaman, mengikut menambah baik dengan cara masing-masing lah. Media pun ikut rentak yang sama-sama lah, ikut rentak nak tambah baik mengikut kemahuan demand daripada kita punya rakyat jelata ni. Jadi kalau kita nak maju, bukankah kita kena layankan je penambahbaikan? Maksudnya keeping up with the media lah. Yes. Soalannya. Dia pusing jauh tu. Tapi betul. Memang betul. Sebab macam tak boleh, soalan tentang media ni dia tak boleh nak satu angle saja. Dia sangat besar dan sangat luas. So macam tadi bila kita kata penambahbaikan, sebenarnya kalau macam nak kata penambah baik, banyak je yang tak baik juga. So penambah burukan ke gitu. Dia sebenarnya macam to keep up with the media. The thing is, dalam ekonomi ada teori tak ada demand, tak ada supply. Faham tak? Macam sebagai contoh, satu masa dulu kalaulah ada lambakan drama dan filem berkaitan homoseksual pun takkan laku, orang takkan tengok sebab the demand tak
tak visible. Orang takut nak cakap benda lah tu. Sekarang ni sebab demand orang suka, orang cakap bagilah lagi movie je, macam benda tu apa kita dapat sambutan. So orang merasakan ini adalah sesuatu yang kita kena buat. Betul. Faham tak? So media bergerak mengikut apa kehendak masyarakat. Tapi adakah media bergerak ikut masyarakat ataupun masyarakat mengikut media? Sebenarnya sama je. Zaman akak dulu kan, akak dalam industri, orang selalu cakap okey, apa macam radio takkan main sebab lagu ni tak ada demand. Macam mana orang nak demand kalau tak ada exposure? Macam tu, dia sebenarnya saling. So media dia ikut apa orang nak, tapi dalam masa yang sama media pun boleh bentuk apa yang orang nak. Betul. Sebagai contoh, apa macam katalah awak suka biasa lauk simple nasi ayam je. Lepas tu pada macam hari-hari asyik nampak apa macam lalu dekat on the way nak pergi kerja asyik nampak iklan macam ayam sate. Lepas tu hari pertama lalu, hari kedua, makin lama makin lalu, tiba-tiba dah terdetik macam nak try lah. Betul tak? Betul. Itulah the power of media. So your question, apa macam kalau kita nak maju, adakah kita kena layankan saja? The thing is, kita orang Islam, kita tak sama dengan orang lain. Kita bukan nak kata kita superiority ke apa benda, bukan, itu isunya bukan. Tapi kita hidup bukan atas nafsu, bukan atas ikut suka, bukan atas dasar apa yang popular, bukan atas dasar apa yang relevan. Kita orang Islam, satu hukum yang dah ditetapkan satu masa dulu daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke sudah, kalau itu memang itulah dia. Itulah soalan kepada diri kita. Adakah kita seorang Muslim yang disiplin dengan apa yang dah diajar? Sebagai contoh, kalau lah macam tadi akak bagi contoh macam pasal homoseksual tadi. Macam katalah 15 ke 20 tahun lepas, you do not talk about macam homoseksual punya genre. You don't talk about it in the open. Macam kalau mungkin sesama korang dalam scene korang mungkin ya, tapi you do not talk about it dekat media masa yang secara But right now kita siap siap megahkan pondan, megahkan lesbian, megahkan tu. Dan sebab macam kalau pun kita tak cakap kita kita akan cakap tak apalah, kita terima saja apa adanya. So movie lain macam ini bukan negara kita. So kalau kita tengok movie Korea yang sesama tak apa, ataupun cerita orang putih, bukannya kita yang nak homoseksual contoh gitu. Faham tak? So you have to ask yourself, do you want to keep up with what is in trend ataupun you want to keep up with what is the truth? Trend ni ataupun fad, fad, dia ada time frame dia. Sekejap je. Benda yang popular dia tak lama. Betul. Faham tak? Macam apa yang pernah popular satu masa dulu sekarang dah tak popular. Apa yang tak popular satu masa dulu sekarang dah popular. So you have to ask yourself, macam the pressure of nak berada dalam in scene tu, itu lebih mahal daripada berada dekat tempat yang benar ke? So insya-Allah semoga soalan-soalan kita dapat hari ni kita boleh kupas lagi dalam lah. Sebab kalau nak cakap benda ni dia besar sangat. So ask us question yang lebih spesifik, Kak Fin cuba untuk menjawabnya insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Faham. Kiranya contoh kan. Contoh sekarang kita kena decide kita nak join sekali tak dengan apa benda yang semua orang kata benda tu macam it's okay. Macam contoh macam sekarang media kita. Okey, macam sekarang ni sebab ramai yang menonton ni mak-mak dan bapa-bapa. Kita bagi contoh lah. Anak-anak sekarang apa yang tengah trending? Roblox lah, apa benda yang game-game Angry Bird dah habis dah zaman tu. Contoh lah macam tu. So, anak kita pun minta nak main gini-gini. Macam akak bagi contoh terang lah Sakti. Sebab kadang-kadang dekat YouTube Kids tu dia tengok juga ada family-family yang macam mak bapak main dengan anak, main Roblox. It looks innocent, tak ada masalah. But I also know, I have the knowledge yang dekat Roblox ada pedophiles and everything. So I know dekat situ, kalau macam katalah akak main dengan dia kat tepi tengok, dan tak ada masalah. Tapi masalahnya sekarang ni akak tak ada sebelah dia 24 jam. Kadang-kadang ada yang sekali. So bagi akak, alright, untuk anak aku yang perempuan ni, Roblox ni nantilah sebab dia ada conversation kat tepi yang buat akak risau. So walaupun benda tu dia cakap, tapi everybody's playing that game, mom. Sakti tanya. But I said, no, you cannot. Macam in this house ada rules dia, and kita sebagai Islam gini, gitu. Macam I'm not saying yang untuk parents yang bagi anak main gadget ke apa benda. No, lillahi ta'ala, by no means akak tengah bagi satu blanket statement kepada semua. Tak. If you find yang benda ni boleh, it is doable in your house, do it. Tapi macam untuk akak rasa tak boleh. Walaupun Sakti menggunakan alasan benda ni okey je, semua orang okey je. Itu hari nampak ini so macam kenapa orang boleh, saya tak boleh? You know, those kind of thing. So
Daripada kecil akak tanamkan jati diri kepada Sakti. It's not about what is in trend, it is about what is right and wrong. Macam bagi mami, sebab mami tak mampu nak pantau awak 24 jam. Dan macam tak payah dulu. Nak main banyak je game lain. Kau mainlah Candy Crush ke apa benda ke. Contohlah. Faham? Alright. Okay, faham. Maknanya kita kena decide. Kita kena kawal diri sendirilah kan apa benda tu. Kalau itu anak-anak, untuk kita yang dewasa ni, kadang-kadang kita macam tak nak lah rasa macam terpinggir macam tu kat Queen. Macam kalau kita nak tahu, adakah tahu itu boleh menyebabkan, faham tak? Kita macam mungkin kita macam just macam nak tengok atas alasan tak ada. You're curious. Macam nak tahu saja ataupun terus macam enough. Ada satu peribahasa yang memang semua orang tahu, curiosity kills the cat. Tak salah nak curious, tapi banyak kali curiosity kills the cat. Mati kucing tu. Akak membesar dekat zaman kita budak-budak 80s dan 90s yang besar dekat dalam culture zaman Y2K ni. Kita punya ni macam batch kita orang sangat struggle untuk jadi different dan tak suka trend. Kalau kita tahu benda tu tengah in trend, lagi aku tak nak tengok, lagi aku tak nak join. Tanyalah geng-geng yang dah tua ni, biasa macam tu. Berbeza dengan generasi sekarang, apa yang tengah trend, they want to jump into the bandwagon. Katalah tengah trending orang buat menamun, aku memang akan guna contoh ni sampai meninggal lah. Okay? Kalau macam semua orang tengah buat gini-gini, kau nak juga buat mengingun-ingun gini. Faham tak? Tapi macam kalau kita orang, katalah kau dah pakai baju lepas tu macam kau dah rambut sodok tepi sebagai contoh. Lepas tu nampak ada orang rambut sodok tepi, kau tengok, okey aku akan sodok cara lain. Aku tak boleh. Aku punya takkan sama dengan orang. That is how macam kita punya generation gap lah. Tapi itulah. So untuk jawab soalan Faiz tadi, the pressure of nak keep up tu sebenarnya benda ni adalah social pressure je sebenarnya. You have to ask yourself, nak ke tak nak. Dan biasanya ini sebelum kahwin ni ginilah macam sebab tak ada objektif hidup kan. InsyaAllah nanti ada anak tahulah. Tapi itulah macam sebenarnya kalau lagi itu sebabnya dalam Islam macam antara yang mendapat shades from Allah adalah antaranya adalah orang-orang muda yang hatinya terikat pada masjid. Dia punya simbolism dekat situ adalah kalau orang tua macam akak dah sedar realiti dunia, dah sedar akhirat, itu tak mahal macam orang muda yang ada realiti agama ni. Faham tak? Maksudnya macam objektif hidup aku adalah akhirat. So macam memang akak cakap nanti awak dah ada anak, awak faham lah. But imagine kalau sebelum ada anak awak dah jaga faham core ni, dah faham ni. So you would create this family ecosystem yang sangat sempurna sebab you know what you want in your family. Subhanallah. So kalau nak jadi macam tersohor, sebenarnya cukup dengan kita dan anak-anak kita tersohor di akhirat sana. Macam kalau nak ikut trend, semua orang yang siapa-siapa saja yang ikut trend memang akan hidup dengan penat. Tak payah jauh-jauh, telefon. Penat. Akak ingat lagi masa awal-awal, masa tengah muda kan, macam kita iPhone pertama yang akak beli iPhone 5. Kali pertama akak beli. Sebelum tu pakai telefon apa benda je. Jadi kali pertama dah pakai iPhone 5. Lepas tu kita memang ada sense of pride tu. Memang tak tipu. Lillahi ta'ala, na'udzubillah min zalik. Semoga Allah ampunkan dosa akak. Sebab rasa macam best tu. The moment macam perasaan dipandang in trend tu addictive tau. So macam bila orang cakap, "Weh, kau dah ada phone baru ke?" Lepas tu macam, dah sedap. Lepas tu tiba-tiba keluar phone baru, kau akan rasa, "Weh, I need that fix. I need that macam addiction, macam aku nak jadi yang macam yang keep up tu." So penat untuk kita ambil tahu apa yang sedang trending dan nak ikut apa yang sedang trending tu. Betul. So benda ala ni tu sebabnya zaman ni terlalu ramai yang ada mental issues sebab living with frustration, rasa tak boleh nak keep up, rasa insecure. Akak selalu cakap dengan anak-anak akak, dengan apa yang adik-adik akak sharekan. So macam sebagai contoh, zaman dulu batch akak, kita punya struggle insecure nak perform untuk budak-budak dalam sekolah kita je. Maksudnya kau pakai orang yang nampak kita je. Kelas. Ya, kelas kan. Tapi sekarang ni sangat susah sebab macam kita fight untuk impress satu dunia. Betul. Because you no longer want to impress people around you. Sebab macam kalau 5-6 orang setuju pun apa kau pakai, dia tak sama macam kau dapat 18,000 like. Macam tu. So itulah tu, wallahualam bisawab. Semoga korang dapat tangkap apa akak cuba cakap. Betul, faham. Benda tu sebenarnya penat tau. Apalagi kita macam bila benda ni berlaku, contoh macam kat TikTok sekarang, apps tu kan,
everyone is macam berlumba-lumba untuk ada satu session dalam TikTok tu nama dia FYP. Kiranya macam siapa yang buat trend tu paling best, dia akan keluar kat FYP. Bila Final keluar year kat FYP, macam saya mula baca final year project. Tapi for you page something dia macam tu. Bila dia keluar kat situ, maknanya satu Malaysia punya tu maksudnya itu akan benda tu trending lah. Nampak. Then it can be anyone around us yang boleh keluar kat FYP tu. Okay. Kira everyone macam setiap hari berlumba-lumba, try so hard untuk ikut trend supaya keluar kat FYP. Jadi mungkin macam contoh kan, macam kalau keluar kat FYP mungkin dalam masa sejam dia dapat 10,000 like dah. Macam tu. So ini contoh tadi awak tanya macam macam nak tahu tapi macam cukup ke sekadar tahu apa macam tanpa melakukannya. Akak tak ada TikTok, akak tak kata maksudnya macam sebenarnya cukup je sekadar tahu. Macam adakah kita perlu macam aku tak tahu porn tu apa, aku tengoklah porn baru aku faham. Faham tak? Dia macam sebenarnya curiosity kills the cat tu, maksudnya tak salah kau curious tapi bercukuplah dengan sekadar description dan yang itu pun yang ala kadar. Dan kita tengok benda tu sesuai atau tidak untuk kita. Macam kalau macam dengan anak-anak kecil, kalau Sakti pada satu hari tanya, "Mami, adik baca the word porn. What is the meaning of porn?" Takkan aku nak explain porn ni apabila dah satu cerita. Kita janganlah macam tu kan. So kita kena faham takat mana kita punya batas, insya-Allah. InsyaAllah, wallahu alam. Okey. Okey. Itu saja, kita berehat dulu sekejap. Okey, korang kalau nak pergi kedai, korang tak tahu macam mana bentuk kedai Finjamal RTW butik, mari kita tunjuk macam mana kita shopping dekat butik kita. Kopi dengan Kak Fin bersiaran langsung di Finjamal RTW, Susu Juna dan Dapur FGHQ setiap bila kalau tadi setiap tahun begini kau. Isnin pada jam 11 pagi melalui Instagram Finjamal dan juga Facebook Finjamal RTW. Okey, kita dah bergerak, kita dah jawab 2 soalan. Mari terus gerak kepada soalan ketiga hari ini. InsyaAllah. Okey. Kak Fin. Ya. Kita perlukan hiburan. Kalau kita nak serius je sepanjang masa pun tak boleh kan. Sometimes kita nak cari hiburan. Salah kita letak media-media ni sebagai saluran untuk release tension macam tu. Soalan tu macam baris pertama je aku dah nak pangkar. Tahu masa tulis ni tahu tak? Dia macam ni. Betul. Kita perlukan hiburan. Itu betul. Akan tetapi kenapa kita rasa itu adalah satu semboyan hidup? Sebab daripada kecil kita diberitahu yang kita perlukan hiburan. Betul. Tak salah hiburan. Yang salah adalah definisi hiburan tu sendiri. Kita define hiburan atas dasar kepala ayun, apa macam tengok movie, whatever whatnot. Sebenarnya ada banyak hiburan dekat dalam agama kita. Tapi sebab benda tu bukan culture. So kita rasa macam tak sesuai je, macam tak cukup hibur je. Faham tak? Sebab okey, dekat dalam otak kita ni bagi pangkal ni dia ada hormon yang dirembeskan namanya dopamin. Itu yang macam kalau orang sakit dada ni dope. Dopamin ni. Dopamin ni terrembes apabila kita melakukan benda yang best. Cumanya satu yang tak best pasal dopamin ni,
dia terembes bila benda tu macam biasanya awal-awal. Sebagai contoh, na'udzubillah min zalik, contoh berdosa ni, macam katalah kau couple. Kali pertama terlanggar, terlanggar tangan, current. Contoh. So, masuk kali ke 10, kau langgar lah macam mana sekalipun, current dah tak ada. So, kau kena push more. So, apa yang biasa mudah je kau nak dapat dopamin, kau perlukan something yang even more untuk dapat dopamin tu balik. Macam mana orang isap dadah, maksudnya dia dah pernah rasa kick tu, dah pernah rasa macam zzz tu. So, bila dia kena barang biasa-biasa, dia dah tak rasa dah. So, dia kena push. Tu sebabnya bermula dengan sekadar rokok, lepas tu kalau dah tak cukup, pergi ke ganja, gitu. Okay? Tak boleh nak tipu lah. Tak ada orang macam pergi ke heroin addict. Bang, abang bermula dengan heroin macam mana? Tak, abang pada satu hari tengah jalan-jalan, tiba-tiba isap heroin je. Tak ada. Memang biasa dia ada permulaan, dia ada gate drug namanya. So, kita perlukan hiburan ni. Dia sebab apa kita punya hiburan dah tak cukup dengan benda-benda simple? Sebab kita dah pernah rasa fix tu dekat bahagian sini. Sebagai contoh, kita punya dopamin cuma terembes dekat skala 90. Kalau dah hit kat situ baru kita rasa. So, bila kita buat benda simple-simple kat bawah, tak rasa, tak puas, tak sampai. So, sebagai contoh, kalau kau dah pernah pergi Woodstock, layan konsert, kau pergi Shwebo, kau akan rasa gelak apa ini? Betul? Contoh, ini contoh. So, once you tasted the best, you wanted more and more. So, apa yang akan nak cakap adalah, adakah mustahil untuk kita patah balik? Macam kita dah dekat sini, susah ke nak ke sini? Tak susah, tapi memang lama lah. Dia macam susah pun ada jugalah. Dia macam ikut keinginan kita. Itu sebabnya, kalau mak bapak tu dia punya dopamin dapat apabila dia menang Candy Crush, bila anak dia macam ajak main Lego kat tepi tu, dia macam mainlah dulu sebab mak tengah seronok hiburan dengan Candy Crush. Make sense tak? So, benda alam tu pun akak struggle juga masa awal-awal sebab masa dulu akak dengan Juna tak ada nak ajak main sama-sama. Dia main sendiri. So, dalam family akak dah biasa kalau macam Juna tiba-tiba ajak main ke, boleh sesekali, tapi dia jarang. So, akak dah biasa hiburan akak main Candy Crush tu. Akak bagi contoh akak sendiri tadi tu. Dengan Sakti lain sebab Sakti ni dia anak yang normal, so dia nak perhatian and everything. So, akak kena train diri akak untuk macam okay, stop kejap main Candy Crush ni sebab dia ajak nak main game dia. Walaupun game dia, bapak hambar game kau ni. Cuba teka apa kat tangan adik. Tangan dia kat sini. Cuba teka apa kat tangan adik. Macam tu. So, kita kena didik diri kita untuk mudah terhibur. Itu hashtag mudah terhibur tu. Tapi kita macam menggunakan mudah terhibur ni untuk macam untuk jenaka-jenaka gitulah kan. Tapi itulah, hopefully kita mula reassess our definition of life supaya kita boleh permudahkan definisi terhibur tu. Macam untuk akak sekarang ni di usia ni, kalau dulu akak rasa tak puas hujung minggu kalau tak buat aktiviti. Siapa ada perasaan tu? Maksudnya dah hujung minggu kena ada something kena ada. Kalau tak ada macam pelik. Tengah muda, okey? So, sekarang ni macam hiburan tu akak adalah akak tengok anak-anak makan. Ya Allah, terhiburnya aku tengok anak-anak makan. Rasa macam kalau dulu, sekarang ni tak kisah hujung minggu keluar ke tidak, because I simplify the definition of hiburan itu. Faham tak? So, kalaulah kita mudah untuk terhibur, tak susah untuk kita membahagiakan diri kita. So, itu soalan awak tadi, betul? Oh, betul. Maknanya hiburan tu sebenarnya satu benda yang banyak benda. Boleh jadi baca buku pun jadi hiburan. Boleh jadi tengah baring, relax. Macam tadi untuk kita relatekan dengan tajuk kita media hari ni. Okey, sekarang ni kalau macam katalah sekarang kita tengok macam ada certain media yang kita rasa macam ini aku kena tengok. Sebagai contoh, kalau gosip punya media, seronok ke. Sebab hari-hari sentiasa ada cerita baru. Ada minggu rancangan gosip tu macam hambalah, tak ada cerita macam ni, betul? Sebab kita dah terbiasa ada gosip. Sedap ni siapa kena tangkap zina minggu ni. Gitu. So kalau minggu tu macam ceritanya sekadar macam artis ni ada keluar album baru. Boring. Faham tak? Faham. So media pun jadi pressure, aku kena push lagi ni, nanti dia tak ada traffic. Betul. Lepas tu jadi dia akan create benda-benda macam tu. So itulah, semoga kita semua redefine our definition of bahagia dan hiburan. Betul, insyaAllah. Okey, kita terus jam soalan keempat kita hari ni. Baik, bismillah. Soalan keempat kita ni akan berkaitan untuk soalan kelima terus. Macam tu. Okey, soalan keempat kita,
dengan kandungan media sekarang, ada harapan ke lagi anak-anak kita dekat masa depan ni terjaga? Dan lanjutan daripada soalan tu, dalam keadaan sekarang yang semuanya pejam mata buat tak tahu, kalaupun bertindak lagi menampakkan kita sebagai seorang yang melampau, ada lagi ke apakah langkah yang kita ada untuk lindung diri kita dan keluarga kita, insyaAllah? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Akan nak share satu hadis ni, ini daripada Sahih Bukhari. Secara core dia adalah macam kau semua bertanggungjawab atas apa yang kau dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, kalau kau penggembala kambing, kambing-kambing kau tu tanggungjawab kau. Kalau kau bapa, anak-anak tu tanggungjawab kau. Bini tu tanggungjawab kau. Kalau kau anak, adik-beradik tu mungkin tanggungjawab kau. Semua ada tanggungjawab dia sendiri. So soalan tadi macam ada harapan tak untuk anak kita? Sebenarnya kalau kita positif, kita akan selalu cuba untuk mencari the positive side of it. Kalau kita negatif, memang kita terus pangkah lah daripada awal. Akan tetapi nak positif pun ada juga kategori in denial. Maksudnya dia macam boleh. Kita tak boleh positif bodoh-bodoh tanpa effort. Macam ada setengah orang cakap, kita duduk je kat rumah, rezeki ni ulat dalam batu Allah bagi. Kita tak payah buat apa-apa. Kita cuma berzikir je, keluar nasi daripada celah batu. Contoh. Tak boleh juga macam tu. Sebab Allah kata, takkan diubahkan nasib sesuatu kaum, melainkan kaum tu sendiri nak ubah dia. Betul. So nak kata tak ada harapan untuk anak-anak, kita tak boleh cakap juga. Siapa tahu nanti ada salah satu anak-anak kita nanti yang akan bangkit semula dan jadi macam the defender of ummah. Siapa tahu. Tapi macam itulah, kalau nak ikutkan secara statistiknya, realistiknya, kita tengok makin lama makin teruk. Jadi susah nak cakap. So dulu akak pressure juga kalau cakap bahagian macam nak jadi public service announcer dekat Malaysia ni. Macam kalau kita nak ajak orang melakukan kebaikan, dulu akak stres sebab akak nak cakap apa yang betul, tapi kadang-kadang cara kita tak betul sebab bila kita dah marah sangat, kadang-kadang perkataan kita keluar pun tak sesuai and everything. So instead of orang mendengar, orang jadi menyampah dengan kita. So sekarang ni, instead of akak terlalu fokus on fixing the world, I just try my best to fix my family, my small family yang kita dipertanggungjawabkan tu. Dan tak ada janji pun bila kita dah ajar anak-anak kita, dia akan ikut. Akak dulu nakal, ya Allah. Adakah salah mak bapak akak yang tak mengajar? Akak paling benci kalau orang akan relate kan, bapak kau tak ajar. Ini semua perangai kau ni, ini mak kau ni dalam kubur bergolek ni perangai, benda-benda macam tu. The thing is, yes, memang ada mak bapak yang tak ajar anak. Tapi insya-Allah rata-rata kita ni orang Melayu ni, kita ni Asian close knit punya family tau. Kita secara sosiologi pun kita memang ada patriark ataupun matriark. Maksudnya ada ketua keluarga. Macam mana pun kita sombong, samsing, rebel pun, kalau kita balik kampung, nenek cakap kau balik. Kita ada patriark ataupun matriark dekat dalam family kita, sosial kita. So kita still lagi, kita hormat lagi mak bapak kita walaupun kita menyampah macam mana sekalipun, kita rebel macam mana sekalipun, tapi kita ikut juga. So pilihan anak adalah anak-anak juga. So mak bapak kita sebagai mak bapak kita boleh ajar, tapi bila kita dah tak ada janji pun dia akan teguh ikut apa kita ajar. Cumanya doa banyak-banyak. Effort kita sebagai mak bapak untuk ajar semua, dan juga cuba pastikan yang dia akan buat pilihan-pilihan yang betul satu hari nanti. Kita pun kena akui, kita pun buat tak betul juga. Anak kita mungkin tak ada. Waktu kita nampak scene cium-cium tu, derau juga, takut anak lalu. Baru dengar bunyi pintu je, apa sal? Kan? Sebenarnya kita lebih tahu diri kita. Allah pun memang nampak kita buat apa. Malaikat pun dah catat apa kita buat. So, kalau kita tak nak anak-anak kita buat, kita jangan buat. Kalau kita tak buat, anak-anak buat, itu anak-anak kita lah nanti yang dia kena tanggungjawab pada Allah juga atas dosa-dosa sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi soalan kelima kita kan macam mana? Langkah untuk lindung diri dan keluarga. Langkah untuk itulah, dia macam ikut family tu sendiri, groove tu macam mana. Kita pun kenal anak kita. Satu method mungkin berkesan kepada anak, macam orang selalu fikir satu family satu cara. Kadang-kadang dalam satu family pun ada 3 anak, 3 method. Pening weh. So apa yang kita boleh ajar, macam kebetulan pagi tadi masa akak buat live dengan kereta dengan berbudak, akak cakap konsep ni macam, katalah cara hidup atas muka bumi ni ada satu template yang memang detail. Okey, cara nak pilih lauk makan tengah hari. Okey, buku surat 8. Kalau adalah buku tu, akak still tak boleh nak ajar anak akak setiap pendidikan tu sebab usia kita
sekejap je. Kita ni tak hidup lama. So apakah silibus yang paling betul sekali untuk kita ajar anak kita? Kita kena ajar betul salah based on Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau macam dia faham buat semua benda kena based on Allah dan Rasul, apa-apa sekalipun dia boleh applykan benda tu. Dia akan jadi macam, there's a saying, kau ajar anak kau cara you teach someone to fish, they can eat forever. You give somebody a fish, they can only eat for a day. Faham tak? Kita kena ajar anak-anak kita apa yang betul, apa yang salah dan cara-cara nak pilih betul dan salah tu. Betul. Wallahu a'lam bissawab. Okey Kak Fin. Okey, sekarang saya nak bagi peluang dekat korang-korang yang tengok live ni untuk kalau ada apa-apa pandangan atau soalan tentang media sosial, media kita bukan media sosial lah, media kita sekarang, benda besar ni. Kalau korang ada soalan boleh terus tanya, okey? Sementara tu sempat ke nak tanya satu ni? Okey, kalau macam tadi kan kita kata macam media ke media sosial. Sekarang ni media, kenapa kita punya masyarakat jadi makin teruk spiraling down? Sebab media sosial lebih besar daripada media. Betul. Media dikontrol oleh ada macam stesen TV ke, ada orang yang menjaganya dan ada akta-akta ke atas mereka. Media sosial personal boleh publish. So semua ni at the end of the day kena diri sendiri kena betul-betul jaga dan power untuk menjaganya. Betul. Itulah nak menjaga dan nak jadi power tu lah. Ya, tu sebabnya macam kan nak cakap, satu masa dulu kita ada lembaga penapisan, kita ada memang untuk pantau. Dulu macam kita tengah tengok, dia baru rapat je tiba-tiba dah scene lain. Gimana ni? Kita tak nampak. Tapi sebab social media dah memang terang-terang buat tak kisah. Jadi media biasa cuba keep up. Sebab kalau macam dia akan cakap, alah orang dah biasa tengok lah, tak ada lah hauk sangat. Contoh gitu. Jadi dia makin lama makin berlumba media sosial dengan media berbayar ni. Kalau bayar ke tak bayar ke, gitulah. Betul lah tu. Okey. Kita rehat dulu sekejap. Terkesima. Kita tengok apa barang-barang merchandise yang kita ada dekat Finjamal RTW. Kopi dengan Kak Fin bersama langsung di Fintri Studium Berhad, di Susu Juna Finjamal RTW dan Dapur FJ HQ. Okey, kita dah kumpul-kumpul soalan daripada korang-korang yang tengok ni. Okey, ini sesi kita akan tanya Kak Fin soalan apa yang korang tanya. Menarik. Banyak soalan kita ada ni. InsyaAllah. Okey. Soalan pertama yang kita ada daripada saya, Khairul Fatanah. Okay. Hai Khairul Fatanah. Sebab nama dia macam tu, so rasa macam Hai kita Khairul jawab. Fatanah, saya Faiz. Ikhtilat. Okey, sorry. Okey. Perempuan ke lelaki? Rasa perempuan. Khairul Fatanah? Sidik Amanah Tabligh Fatanah. Okey, dia kata Kak Fin, perlukah untuk seorang parents decide tak perlu ada TV di rumah? Sebab majoriti rumah sekarang ada TV untuk masa depan kita dan anak-anak. Sebab memang banyak yang khayal dari kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman nak kat sekolah kan, selalu juga dengar cerita ni macam mak bapaknya umpan TV. Lepas tu masa kat sekolah lo cakap, apa mak bapak kau buang TV? Rugi je. Lepas tu kata, kalau aku dah ngamuk kita ejek-ejek dia. Tapi sekarang dah tua ni, macam tu rasa macam aku nampak relevannya.
Tapi itulah tu. Tidaklah sampai begitu sekali akak galakkan korang berbazir-baziran. Macam kalau dah ada, janganlah dihumban pula. At least jual lah kat cash converter ke. Tapi itulah macam sebenarnya kalau kita nak tolak langsung bukan hiburan, nak solat langsung TV. Macam media punya sources tu, kita mungkin buang TV tapi telefon masih ada lagi. So at the end of the day, kita kena didik anak kita untuk tahu stop bila kita patut stop tu. Faham tak? Terpulang kepada keluarga sendiri, nak macam mana? Macam rumah kita orang, nama je ada TV tapi tak tengok TV pun. Sebab biasa macam buat bunyi je. Kalau orang datang macam awkward, kalau macam duduk senyap, datang dari mana? Jadi macam kalau orang datang tu ada bunyi kat belakang tu, macam okey lah sikit. Dan biasa kita orang ada TV sebab kita orang tak bagi gadget kepada anak-anak melainkan sehari dalam sejam 2. Jadi macam kalau dia nak tengok YouTube ke apa ke, biar kat TV. Sebab at least kita nampak apa dia tengah tonton. Tapi again, ini semua terpulang kepada family sendiri. Sebab macam anak-anak akak mungkin kecil lagi, mungkin senang nak dipantau. Kot lah macam satu hari nanti dia macam tak nak buat kerja sekolah, memang nak main TV je. Memang aku humban lah TV tu. Contohlah. Tapi depends on the family. Wallahualam bisawab. Dia depends pada diri kita jugalah. Sebab kalau nak sekat pun ada je lain benda-benda macam tu kan. Kalau kita sekat TV tapi telefon kita bagi, tak ada apa juga. Kan. Okay. Lepas tu lagi satu, kita sebagai mak bapak, kita jangan jadi ketam yang mengajar anak jalan. Kalau kita sendiri masih buat, kita kena bagi tahu yang mami buat ni benda ni salah, tak boleh. Jadi bagi dia faham. Tapi kalau boleh, kalau kita cakap mami buat ni jangan ikut, tapi macam sebagai contoh mak seokok, mami seokok ni salah, kau jangan ikut mami. Tapi anak dia tak telan apa yang dia dengar, dia telan apa dia nampak. Contoh. Faham. Okey, kita ada soalan kedua daripada Nana Mahazan Beauty. Katanya, macam mana nak counter balik anak yang dah jadi degil bila kita dah tersilap langkah dengan bagi anak main phone? Oh, faham. Ini pendapat akak sejujurnya daripada angle cikgu dan juga pendidik dan juga yang dah biasa handle kes-kes masalah sosial kat Malaysia ni. Ibu bapa sekalian, memang punca kejatuhan akhlak remaja sekarang ni adalah telefon. Sejujurnya akak cakap. Cakaplah apa saja sekalipun, itulah dia. Boleh nak bagi, kena pantau. Tapi tanyalah diri kita, takat mana kita mampu pantau. Kalau betul-betul ada macam jenis garang memang apak duduk sebelah macam, main apa ni? Main lah. Tengok. Abah akak kan macam tu tau. Dia macam katalah, dia bagi kau internet, tapi dia duduk belakang kau. Mainlah internet. Mainlah. Kau tak seram belakang situ, abah kat belakang napas kau. Jadi macam, tak apalah abah, tak apa-apa main sangat internet ni. Contoh. So, kalau kita memang betul-betul mampu nak pantau, silakan. Tapi kalau kita tak mahu pantau, kita kena cuba cari jalan untuk betul-betul jaga juga. Apa lagi macam apa lagi tadi macam soalannya? Macam dia dah bagi. Dah terbagi, lepas tu anak dia dah jadi degil kat dia. How tu macam nak undo benda tu. Sejujurnya bagi akak, dia memang kena dululah macam cara ni apa yang akak dengan suami punya plan nak buat insya-Allah in the future. Macam akak cakap, kaedah abah akak juga tadi, abah akak suka. So kalau korang rasa itu toxic parenting, helicopter parenting, tak apalah, yang penting alhamdulillah aku menjadi. Mungkin tak menjadi pada orang lain, tapi untuk akak jadi, so I want to use it. Cara abah akak adalah adakan satu stesen dekat ruang general. So macam sebagai contoh, anak-anak cakap, kenapa anak nak pakai telefon? Apa jawapan common anak-anak? Buat kerja sekolah. Buat kerja sekolah. Nak kena respond tu. Okay, so abah akak dia letak kat common area, maksudnya macam mungkin kat sebelah TV ke apa benda. So nak pakailah. Kalau macam katalah bising lah semua orang tengok TV, tak apalah, mami daddy sanggup tak tengok TV. Bukan nak tengok sangat pun, mami daddy boleh main Candy Crush. Candy Crush lagi, contoh. So macam kau nak duduk situ, belajar kat situ, pakai internet kat situ. Pakailah. Komputer memang ni. Dan lagi satu macam yes, anak-anak kena ada boundaries, dia kena ada pintu. Tapi ni kalau macam anak tu okey, tak ada masalah. Kalau anak tu kita dah tahu memang ada masalah, pintu memang jangan dikunci. Kena buka, kena ada, kita tengok anak kita. Faham tak? Anak-anak pula tak boleh, aku tak ada lah macam masa nak bersendirian benda. Sebenarnya kadang-kadang benda ni alasan saja. Sebagai anak yang pernah buat nakal,
sebenarnya kita tahu dah apa yang betul apa yang salah, tapi kita suka juga nak cari angle yang boleh menyalahkan mak bapak. So kita ni mak bapak, abah akak selalu cakap benda lah ni, dah akak akan selalu share kan. Kita buat benda betul pun anak menyampah, kita buat benda tak betul pun anak menyampah. So buatlah benda yang betul, sebab at least dalam dua pilihan tu, salah satu tu Allah suka. So kita mak bapak ni besar tau tanggungjawab kita. Kan tadi akak share yang Rasulullah SAW pesan kat kita tu, kita bertanggungjawab atas apa yang kita dipertanggungjawabkan. Be careful. Wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar, takutnya dah ada anak nanti sebab apa benda yang kita buat, semua benda akan patah balik kepada kita balik. Terutamanya ada anak perempuan. Akak dulu ada anak lelaki, tak macam ni rasa dia. Anak perempuan ni rasa, ya Allah, aku rasa macam ya Allah. Seram. Tapi janganlah fikir akak seksis ke apa, bukan. Tapi nak bak kata abang akak pada akak satu masa dulu, orang lelaki balik bawa parut, orang perempuan balik bawa perut. Seram kan? Allahu akbar. Deep lah abang aku. Deep kan? Siapa sangka abang aku deep rupanya orangnya. Okay, so insyaAllah I hope I answer your question. InsyaAllah. Okay, soalan ketiga kita hari ini, sekejap saya tengok. Soalan seterusnya daripada Fidaus Tan. Okay. Social media cultivate hedonism and routes perception of reality. Betul ke? Betul. Sebab social media ni dia macam ni tau. Social media akak translate lah. Dia menggalakkan kecintaan terhadap diri sendiri ni. Dia rasa macam best. Betul tak? Kita kalau lain social media ke apa kan, kita rasa macam best semua. In reality, kalau kau rasa kau best, kau ada kawan macam, kau ngapa ni? Betul tak? Tapi kalau kau dekat telefon, orang tak nampak kau punya poyo tu macam mana. So tak ada orang nak membetulkan. Sebagai contoh, kalau kau tengah main kat social media, aku memang suka study 24 jam, memang aku tak suka tidur, aku belajar. Lepas tu orang kat sebelah kau kerja membuta, jangan nak ya-ya. Contoh kan. So kita bila tak ada orang nak pantau kita, mulalah. Sebab apa? Sebab kita rasa cinta dengan diri sendiri tu. So kita ada satu angle yang kita perasan namanya. So kita perlukan pantauan. Jangan rasa kita tak ada pantauan. Bukan hanya anak-anak muda, malah kita yang dah tua sekalipun. Kalau kita muda-muda, kita at least tak ingat sangat, kita ingat ada mak bapak lah yang mantau. Kalau kita dah tua, siapa yang pantau kita? Of course, yang catat kiri kanan. Okay, itu atas arahan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Sila. Soalan seterusnya kita ada daripada apa ni sabar. Perspektif. Daripada Fidaus Tan juga. Ya Allah ya Tuhanku. From a societal perspective, societal perspective, should youngsters be exposed to all kind of medias as to prepare themselves for real life situation? Okay, very good question. Patut tak kita expose anak-anak kita kepada semua jenis media? Jawapannya tak. Okay, akak mudahkan sebab ini soalan tu macam complicated, macam macam mana macam ni. Kalau akak cakap dengan Faiz, babi tu haram, cukup tak? Tak boleh makan. Ke akak cakap, okay, ini babi masak golek, yang ini ayam masak golek, yang ini daging masak golek. Cuba pilih makan tiga-tiga, pilih satu. Faham tak? Tak cukup ke kalau akak cakap babi ni tak boleh makan, yang ini boleh makan, ini boleh makan. So, sebagai orang tua yang lebih ada pengetahuan, bukankah lebih bijaksana untuk kita siap-siap kita explain je. Kita kena self-sufficient. Kita kena sufficient enough dengan sekadar explanation. Tapi itulah, sebab freedom of choice zaman ni dah macam-macam. Budak-budak pun cakap, Mami Daddy tak boleh nak paksa saya untuk buat apa-apa keputusan. Let me do the mistake. If I make that mistake, then I can learn from it. How do you know you can learn from your mistake? Itu soalan akak kepada kita semua. Anak-anak muda yang sedang menonton, ibu bapa yang sedang menonton. Ask ourselves, kita yang pernah buat silap, berapa betul statement tu? We learn from our mistake. Berapa ramai kawan kita kat kiri kanan masih lagi berada dalam mistake tu, masih tak belajar lagi. Kawan kita masih lebam biji mata, laki masih bantai-bantai dia tak belajar lagi, benda Allah tu salah. Kita ada macam orang yang macam duk makan duit rasuah berulang-ulang, kita tahu dia tahu, tapi dia tak belajar daripada kesilapan. You know, ada banyak kali kifarah jadi pada kita, still kita tak ambil macam ibrah daripada benda Allah tu. So sama juga macam akak, bila akak cakap dengan korang macam insya-Allah nanti korang berubah and everything, lepas tu korang cakap macam tak apalah, saya nakal dulu, satu hari nanti saya jadi macam akak lah, saya patah balik. Apakah keyakinan kita yang kita betul-betul akan patah balik? Tak semua orang dapat masa macam akak. Akak memang tak pernah
berani nak cakap pada orang, tak apalah sekarang muda nakal lah, nanti-nanti insaf lah. Akak tak berani nak cakap macam tu pada orang sebab akak tak tahu umur orang berapa banyak. Just because akak ada extra time daripada Allah doesn't mean that you would have extra time. Akak cakap tu terang, macam kita yang terlalu confident, nantilah kita pakai tudung, nantilah kita jaga solat, nanti. What if nanti tu takkan ada? So you seize the moment. Kau selalu cakap YOLO. Apa benda tak YOLO tu, live alone. You only live one. You only live once. Kau hidup hanya satu kali. Tapi sebenarnya kau tak seize pun moment ni. Kau memang tahu, kau dah tahu hidup ni bukannya sekali kau mati ni kau hidup balik. Hari kebangkitan tu bukan main-main weh. Tapi itulah tu, kita kena buka mata kita, buka pandangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah ya Tuhanku. Okey. Sekejap, akan ambil satu soalan ni daripada kawan akak ni. Hai Hafiz, Assalamualaikum. Kawan lama ni. Macam mana nak pantau anak 24 jam? Susah. Memang sejujurnya cakap, memang susah. Sebab kita tahu kita tak ada kemampuan untuk menjaga anak kita 24 jam. Kita kena train anak kita untuk jaga diri dia. Susah nak cakap benda lah ni. Memang tajuk ni memang macam habis kau situ baik tak payah. Dia live ni kan, dia maksimum effort je kita ada. Macam akak dengan Sakti, akak tahu akak ada time limit ni dengan Sakti. Sampai umur berapa je akak boleh ajar dia macam tentang konsep hidup and everything. The moment dia dah kenal kawan, dah ada best friend, dan what if best friend dia datang dari family yang liberated, dia takkan nak dengar cerita kita masa muda pun. Kita selalu bandingkan mak abah kita dengan mak abah orang. Betul. Akak anak driver bas sekolah. Kalau kawan-kawan akak ada anak cikgu, anak dia macam tu. So kita kadang-kadang dalam hati macam, kenapa bapak aku tak sporting macam bapak kawan aku ni. Kawan aku ni macam boleh pergi mall apa semua. Abah akak, ya Allah, pukul 6 tak ada depan pintu, jangan balik rumah. Tidurlah kau mana-mana. Takut siut. Faham tak? So, tak boleh nak macam kita tak boleh nak pantau anak 24 jam, tapi kita boleh cuba betul pastikan yang we try our very best. Itu je lah. Itu sebabnya macam kita pernah muda, kita tahu di belakang pintu macam-macam aktiviti boleh dijadikan. Tapi zaman dulu belakang pintu tak ada apa-apa. Sekarang ni belakang pintu tak payah ada belakang pintu. Macam sama-sama tengok TV, anak dekat sini boleh stand gambar tadi, dia ambil gambar bogel, stand kat boyfriend, prop gitu. Betul. Padahal kita duduk sebelah ni tengah tengok TV. Tak perlu nak tutup pintu pun. So sekarang ni kita kena bagi anak-anak kita faham yang jaga diri itu penting. Tapi sekarang ni kalau pesan kat orang, jaga diri, kita kena hentak balik. Sebab kita rasa macam terpulang orang lah. Macam sekarang ni akak sedih, macam dekat Amerika sekarang ni abortion dah kembali tak sah, dah illegal kembali. Lepas tu nampaklah orang macam sedih je, hak wanita whatever. Itu nampak nak yang akak sedih, orang Melayu ni menyibuk kat sini. Dekat Malaysia ni menyibuk. Kenapa? So macam kita dari segi agak, lepas tu macam contohlah, sorry kita cakap pasal point lain. See, I'm telling you, adakah akak pernah buat abortion? Tak pernah. Tapi akak tahu ilmu ni. Sometimes it is sufficient dengan mengetahui tanpa perlu get into it. Faham tak? So macam pasal abortion tu kita cerita hari lain lah. Tapi kiranya macam that's my point. Macam ada yang kata tak baik macam tu, nanti macam kesian mangsa rogol. Dalam Islam kalau kena rogol pregnant boleh nak gugurkan. Kita macam yang tak boleh gugur ni jadi saja macam ni. So at the end of the day, kita sendiri tak educate ourselves dengan agama kita. Bila kita tak educated dalam segi agama, tak adalah kata akan educated langsung, tak, lillahi ta'ala bukan. Tapi bila kita aware of apa hukum-hukum dalam agama kita akan rasa, sebenarnya agama aku baik. Faham tak? Bila kita tak ambil tahu agama kita macam mana, itulah yang kita rasa bergaduh. Macam kalau anak kita cakap, kenapa mami daddy ni nak paksa-paksa orang semayang? Kenapa tak nak tunggu orang nak semayang sendiri? Bukan itu ikhlas lagi bagus. Lepas tu kita pun macam, anak aku ada point juga ni. Maksudnya dia semayang tanpa ikhlas pun tak ada guna. Lepas kita macam, tak apalah, nanti satu hari kau ikhlas, kau semayang lah. Dah kita pula layankan dia. Sedangkan hakikatnya, semayang ke tak semayang, ikhlas ke tak ikhlas, semayang. Sebab itu tuntutan, itu rukun kita nak mengatakan kita orang Islam. Contoh. So makin lama makin hujung makin laju sekarang ni. Orang makin rakyat buat. Habis. Okay. Ya Allah, tadi dia takutlah sebenarnya. Saya sebenarnya pada pagi tadi lagi sebelum tajuk ni macam mana. Sebab everybody right now memang pegang media, dan media memang pegang kita. Dia sama-sama, dia simbiosis ni. Tapi simbiosis satu benda yang positif. Akan nak cakap macam parasitik sebenarnya. Macam kita makan on each other. Macam tu. You devour me, I devour you. So soalan
asas kita hari ini adalah adakah media salah ataupun kita yang salah. Itu sebenarnya. Jawapan akak bagi akak lah. Jawapan akak rasa yang salah adalah mak bapak. Sorry akak cakap. Betul akak cakap. Kasar kan? Kasar. Tapi tak habis lagi. Yang salah mak bapak, kalau mak bapak tak ajar pada anak yang media ni adalah lubuk untuk banyak dosa. Kalau mak bapak jenis tak apalah, nanti dah besar belajar lah itu. Dan gitulah jahanamnya masyarakat seterusnya. Tapi kalau mak bapak dah ajar and everything, lepas tu kita anak-anak buat pilihan yang salah juga, dan mak bapak tu dah berlepas lah. Always remember, dalam Islam ni Allah tak kejam. Kalau katalah kita dah memberi peringatan kepada anak kita, kepada suami kita, kepada isteri kita, dah lepas dah kita. Cumanya itulah, kan kita sayang sampai syurga. Kalau kita je masuk syurga, lepas tu orang kita sayang masih terbelahak dekat dalam neraka, kita pun tak akan happy juga, because we want the people we love to be with us in Jannah. Kalau kita masuk ke Jannah lah insya-Allah, tapi at least ada effort, naiklah nisbah odd untuk kita boleh masuk syurga, daripada tak apalah malas semayang ke tak semayang belum tentu syurga. Tapi tak semayang confirm ni, confirm Allah marah. Faham tak? At least kita try je lah. Diterima ke tak diterima ke, banyak pahala ke, pahala banyak kena tolak ke, at least we try. Wallahualam bisawab. Ya Allah, rasa itulah conclusion kita untuk topik kita kali ni. Panjang lebar. At the end ni macam mana daripada asas rumah tu juga mendidik masyarakatnya untuk, yelah. Betul. Kalau kita memang tak jaga rumah kita, macam mana kita expect dunia kat luar tu akan jadi lebih baik? Betul. Kalau semua rumah menjaga isi rumahnya, dan dunia will be a lot better. InsyaAllah. Okay. Rasanya sampai situ sajalah episod ke-8 kita kali ni. Jangan lupa untuk follow dan subscribe serta turn on notification YouTube by Fin Jamal kita. Sebab insyaAllah kita akan upload lepas ni, selang Isnin, macam hari ni Isnin ni, Isnin depan kita upload full recorded dekat YouTube kita. Dan juga anda katalah korang ada apa-apa cadangan, apa kata kita borak tentang apa-apa saja, korang boleh terus email ke dekat kdkf@fin3.com. Nah, termenung. Alhamdulillah, selesai sudah episod ke-8 Kopi dengan Kak Fin. Terima kasih sebab sudi bersama kami sepanjang sejam dan lebih ini. Okay. Alright. Yang contoh hari ni rasa macam best sangat tajuk hari ni kan. Takut macam bagi tahu, mak dah habis lah. Tak sempat tengok awal-awal, yang risau kita akan upload juga dekat yang ini kat YouTube kita tadi. Okay, jangan lupa untuk follow dan subscribe, turn on notification supaya tak terlepas lah dengan YouTube tadi tu. Okay, ingat kita bukan borak-borak agama, sebab akak ni pun biasa-biasa je. Tapi kita borak-borak kopi-kopi je, macam kakak dengan adik, mak dengan anak, insyaAllah. Betul. Jangan lupa, Kopi dengan Kak Fin siap selagi Isnin jam 11 di Facebook Fin Jamal RTW. Okay, sampai berjumpa lagi. Salam sayang dari Kak Fin. Dan saya Faiz. Nikmati hari anda. Kenapa aku luas sangat? Dan saya Faiz, nikmati hari anda dengan senyum dan ikhlas. Bersama susu Juna, susu kambing sedap. Assalamualaikum. Wa ila liqa. Assalamualaikum.